Dari segi sejarahnya, kita bermula pada 1987 yang lalu. Permulaan dengan dikenali sebagai pertandingan P3K, kebersihan, keindahan, kesihatan di kampung. Dan ini berlaku perubahan kerana sesuai selaras dengan perubahan negara sendiri, soal pembangunan moden insan, ICT. So aspek-aspek penekanan dalam penilaian Anugerah Desa Cemerlang ini turut sama berubah. Kalau kita tengok objektif Anugerah Desa Cemerlang ini sendiri ialah untuk meningkatkan lagi kemajuan sebuah kampung dari berbagai aspek. Secara umumnya, matlamat kita atau hasrat saya sendiri untuk melihat masyarakat luar bandar ini setaraf dengan masyarakat di bandar dari segi standard of living. Kerana kalau kita tengok, maksudnya kalau apa yang orang di bandar ini dapat menikmatinya, orang di luar bandar juga seharusnya menikmati perkara ini. Misalnya dari segi komunikasi sekarang ni. Kalau orang di bandar senang aja mengguna wifi-nya, apanya, internet dan sebagainya, maka harapan saya orang di luar bandar sana juga boleh menikmati perkara-perkara seperti ini. Kalau orang di bandar mudah berurusan dari segi keuangannya, orang di luar bandar juga seharusnya sama dari segi accessibility, dari segi untuk mendapat perkhidmatan itu. Kalau setakat hari ini, alhamdulillah kerajaan telah menyediakan banyak prasarana. Hampir semua kampung hampir ada wujud prasarana yang agak baik. Namun aktiviti ekonomi, aktiviti pengupayaan komuniti penduduk kampung itu tidak begitu terserlah. Dan kita mengadakan pertandingan ini, salah satunya Anugerah Desa Cemerlang, Anugerah Desa Ilham Desa dan seumpamanya, untuk menggerak, untuk membolehkan kepimpinan kampung mengembeling, mengajak bersama, mengaktif bersama penduduk kampung dalam menggerak kemajuan kampung, terutama aspek yang diberi penekanan akhir-akhir ini oleh kementerian, oleh kerajaan ialah peningkatan pendapatan melalui aktiviti ekonomi supaya kita dapat bersama menuju negara maju yang berpendapatan tinggi selaras dengan wawasan YAB Perdana Menteri. Jadi kalau kita tengok sendirilah secara fizikalnya kampung-kampung di 13 tahun dahulu sehingga sekarang ni memang kita nampak, kita boleh tengok sendiri perubahan-perubahan di kampung tu. Bukan sahaja dari segi basic infrastrukturnya, infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan sendiri, tetapi dari usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat kampung itu sendiri, terutamanya dengan peningkatan JKK sendiri, adanya transformasi kerajaan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat di kampung tu. So ini jelas, amat ketara sekali kita boleh tengok perubahan di setiap kampung yang ada. Belia-belia ini merupakan pewaris kepada penduduk kepimpinan kampung itu, dan mereka nakkan supaya kampung mereka juga dibangunkan, dimajukan. Daripada mereka nakkan sebagai orang yang bercita-cita tinggi, mengapa tidak kita libatkan secara langsung ya pada saat ini untuk mereka nak membangunkan dan memajukan kampung itu sendiri. Maka dengan itu kita wujudkan RBC Rural Business Challenges untuk memastikan supaya penglibatan langsung dan aktif dan awal oleh belia-belia yang ada di peringkat kampung ini dapat kita jayakan. Dan saya yakin menerusi RBC ini bukan hanya kita galak dan dorong mereka menjadi usahawan yang berjaya untuk mereka mendapat peluang pekerjaan ataupun nafkah hidup yang baik, keuntungan yang baik, bahkan juga menjadi job provider. Mereka akan membekalkan peluang-peluang pekerjaan kepada belia-belia yang ada di peringkat luar bandar itu kelak. Maka dengan adanya RBC, kita yakin salah satu komponen banyak pertandingan yang kita anjurkan termasuk RBC dengan ganjaran RM2 juta grant, kita yakin ini akan mendorong satu lagi semangat di kalangan belia-belia untuk memajukan dan membangunkan kawasan luar bandar ini. Kita dapat lihat sebenarnya hasil ataupun impak daripada Anugerah Desa Cemerlang ini memperlihatkan satu penonjolan, satu lonjakan yang besar kepada kampung tadi. Dan kampung-kampung yang berjaya ini, yang telah memenangi ADC ini, kita dapat lihat kampung ini terus berkembang. Kita yakin melalui Anugerah Desa Cemerlang ini, kampung-kampung yang telah muncul ini akan terus maju ke depan. Saya melihat di antara komponen yang cukup penting untuk memperkasakan
masyarakat luar bandar ialah dalam bentuk ekonomi, dan ini merupakan salah satu penekanan yang perlu kita tingkatkan, iaitu kegiatan ekonomi di peringkat luar-luar bandar. Kerana kita yakin kalau ini kita dapat bangunkan dan majukan, ianya akan mengupayakan belia-belia kita yang berada di luar bandar akan kekal berada di luar bandar dan mereka tidak akan berhijrah ke luar bandar untuk mencari peluang pekerjaan mereka. Jadi amat penting bagi kita untuk pastikan selain daripada gerakan yang kita lakukan Anugerah Des Anugerah Cemerlang, ya, dan kita perlu gabungkan, ya, tenaga untuk memastikan supaya kegiatan ekonomi dapat kita jayakan. Dan di samping itu, masa yang terdekat ni, salah satu perkara yang saya nak tekankan iaitu kalau membabitkan kampung-kampung yang berbagai kaum, ya, berbagai anutan agama, dan kita perlu adakan, ya, komponen yang agak lebih sistematik untuk menyatupadukan rakyat di peringkat akar umbi, kerana ini merupakan asas yang amat penting di peringkat kampung-kampung, ya, penyatuan rakyat berbagai anutan agama, saling hormat menghormati, kena menyedari hakikat. Perubahan mindset ini merupakan salah satu komponen yang juga penting, kerana ia membolehkan supaya pimpinan yang ada mempunyai pilihan keutamaan dalam mentadbir, ya, membangunkan, memajukan kampung dan masyarakat kampung itu. Kalau mereka tidak mempunyai mindset yang bersesuaian, ya, contohnya keutamaan hanya nak memastikan supaya pembangunan yang tak berimbang yang kita katakan, ya, not the right mindset, the right thinking yang ada, dan saya yakin akan wujud kepincangan bukan hanya di antara bandar dengan luar bandar, di antara kampung, penduduk kampung itu juga akan berhadapan dengan berbagai masalah. Ada setengah-setengah tempat, contohnya bila kita nak membangunkan hanya kelompok-kelompok keliling rumah, ya, pimpinan itu saja yang akan dibangunkan, dimajukan. Manakala yang miskin yang di peringkat kampung itu ketinggalan, ya. Jadi kita perlukan satu mindset yang amat penting di kalangan pimpinan ini untuk memastikan supaya cabaran yang mendatang ini sama ada datangnya daripada dalam, belia-belia, anak-anak muda yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mempunyai maklumat akan mempersoalkan, ya, agak kritikal terhadap pimpinan daerah itu sendiri ataupun kampung itu. Kalau sekiranya kita mempunyai mindset yang bersesuaian, dan kita yakin bahawa kita boleh membangunkan dan memajukan kampung-kampung, iaitu membangunkan masyarakat kampung itu dan memperkasakan mereka. Kalau mereka mempunyai ilmu, tapi kita perkasakan mereka untuk memajukan, membangunkan kampung mereka sendiri, kita yakin usaha kita untuk nak merealisasikan negara ini sebagai negara membangun 2020 akan kita dapat capai. Kita ada salah, kita ada silap kita, tapi kita sanggup untuk menambah baik kesalahan dan kesilapan. Itu yang kita lakukan, berbagai transformasi, perubahan, ya, untuk pastikan supaya negara ini akan terus ditadbir dengan baik. Salah satu daripada bidang keberhasilan yang kita beri keutamaan ialah peningkatan pembangunan luar bandar yang mesti kita perkasakan melalui agenda transformasi. Sebab itulah kadar kemiskinan negara menyediakan peruntukan bagi melaksanakan program pertanian bernilai tinggi dan berdaya komersial. Menubuhkan Food and Agro Council for Export untuk meningkatkan lagi pengeksportan produk-produk dan penjualan pertanian dari kawasan luar bandar. Sebuah agro bazar akan diwujudkan di Singapura melalui FAMA. Misalnya harga durian Mausam King di sana harganya jauh lebih tinggi daripada harga yang dapat kita pasarkan di kawasan tempatan. Jadi kalau petani-petani kita dapat menjual buah durian mereka di Singapura, pasti mereka akan dapat pendapatan yang jauh lebih lumayan. Hasil tambahan nanti
yang kita akan terima akan kita gunakan antara lain untuk menambahkan peruntukan bagi pembangunan dua bandar. Kerana inilah keperluan yang masih lagi perlu kita usaha. Duit itu alhamdulillah lah sebagai imbuhan. Tapi yang sebenarnya harapan kita ialah supaya seluruh warga kampung ini terus bersatu padu, bekerjasama antara satu dengan lain, maintain apa yang dah ada sekurang-kurangnya. Dan kuncinya ialah kita mesti bersatu. Bersatu teguh, bercerai rubuh. Saya bagi pihak AJK Kampung Jelai bangga, gembira. Kerana selama ni bekerja keras dan tiba saat ini dapat naik johan. Duit yang dapat hasil naik johan ini kami akan pergunakan untuk kehendak penduduk kampung. Dari segi pembangunan untuk memajukan ekonomi, dengan kemenangan ini saya berharap lebih banyak kerjasama daripada orang kampung kepada AJK, JKK supaya memudahkan lagi perjalanan untuk membangunkan di masa hadapan. Semoga dengan kemenangan ini akan memberi lebih dorongan kepada pihak jawatankuasa, JKK dan seterusnya orang kampung untuk terus berusaha lebih gigih supaya kita mencapai kejayaan yang lebih cemerlang di masa akan datang. Dan di pihak kita JKK juga kita akan cubalah bersama-sama orang kampung untuk majukan ekonomi penduduk kampung supaya penduduk pendapatan penduduk kampung akan lebih baik. Dan saya berharap pada masa akan datang orang kampung akan lebih mempunyai semangat dan juga menunjukkan satu kerjasama yang baik untuk sama-sama kita memajukan kampung kita dan seterusnya diri kita sendiri supaya kampung kita ni lebih dikenali. Dan kita juga amat berharap supaya kita semua penduduk kampung ni mempunyai pendapatan yang terbaik dan menjadi contoh kepada kampung-kampung yang lain. Kepimpinan yang berdasarkan kepada kemampuan berdiri atas kaki sendiri, saling bantu-membantu, sama ada di kalangan mereka yang dewasa, tak kurang hebat juga orang muda, dan belia menunjukkan inisiatif yang tinggi bersama-sama dengan kaum wanita.